Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alna minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-29 daripada Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari riwayat hidup Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu telah kita bincangkan sebelum ni di awal kitab. Qala qultu. Jadi Sayyidina Mu'az berkata, Ya Rasulullah, akhbirni, khabarkanlah kepadaku bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhilunil jannata, masukkanlah aku ke dalam syurga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku daripada api neraka. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW menjawab soalan tersebut, laqad sa'alta an 'azimin, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang satu perkara yang amat besar. Wa innahu, dan sesungguhnya perkara tersebut, la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, mudah ke atas orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perkara tersebut kepadanya. Jadi setelah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya dengan soalan tersebut, maka Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang kita telah maklum, iaitu rukun Islam yang 5. Jadi pertama, Nabi SAW memberitahu ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, dalam kamu menyembah Allah tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa sekalipun, wa tuqimus salat, dan kamu dirikan salat sembahyang, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu keluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, dan kamu puasalah bulan Ramadan, wa tahujjul baita, dan kamu menunaikan haji di Kaabah. Jadi setelah Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang umum tadi, maka Rasulullah SAW menambah beberapa sudut yang lain. Kemudian Rasulullah berkata, Ala adulluka ala abwabil khair, tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah kita maklum, kita ada amalan yang mesti kita buat. Jadi persoalannya, apakah pantang larang yang mesti kita pelihara agar kita tadi boleh melaksanakan rukun Islam yang 5? Maka Nabi SAW memberitahu 4 pantang larang. Pertama sekali ialah as-sawmu junnatun, puasa ialah perisai kepada kamu. Maknanya pantang yang pertama sekali untuk seseorang mengamalkan rukun Islam, untuk seseorang tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah berpuasa. Dan berpuasa tadi ialah lambang kepada berlapar. Jadi Imam Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, wa innama asasu babi tariqil ju', sesungguhnya asas pada pintu masuk perjalanan di dalam tariqat ialah al-ju'u, berlapar. Li'annahum lam yajidu yanabi al-hikmati tahsulu lahum illa bihi, kerana sesungguhnya mereka tidak mendapati mata air hikmat tidak terbit melainkan apabila seseorang tadi berlapar. Jadi Imam Abdul Wahab Syarani berkata, arkanut tariqi arba'ah, maksud rukun dalam seseorang tadi berjalan di dalam sirat mustaqim. Rukun, apabila seseorang tadi ingin mengamalkan rukun Islam, maka terdapat 4 asas. Pertama sekali ialah al-ju', berlapar. Kemudian setelah Rasulullah mengajarkan kepada kita pantang yang pertama, apabila kita sedang berjalan di atas sirat mustaqim, maka Rasulullah SAW memberitahu pantang yang kedua, ialah as-sadaqatu
tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya bersedekah akan memadamkan kesilapan seseorang sebagaimana air memadamkan api. Jadi ini Rasulullah merujuk kepada hubungan kita dengan manusia. Maksud hubungan kita dengan manusia menjadi amat minimum. Maksud kita tidak lagi berjumpa manusia untuk bersembang. Kita tidak lagi berjumpa manusia untuk membazir masa. Kita tidak lagi berjumpa dengan manusia untuk melepak dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita jumpa manusia tadi hanyalah dengan tujuan membantu manusia. Dan salah satu bentuk bantuan ialah bersedekah. Jadi ini merujuk kepada rukun yang kedua apabila seseorang tadi ingin berjalan di dalam sirat mustaqim, ialah al-uzlatu. Maksud kita tadi memutuskan hubungan dengan manusia, melainkan as-sadaqatu, kita bersedekah dan membantu manusia. Jadi itulah rukun kedua yang dinyatakan oleh Imam Abdul Wahab Syarani. Rukun di dalam tarekat yang pertama ialah lapar, dan rukun dalam tarekat yang kedua ialah al-uzlatu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW berkata, wa salatur rajuli min jawfil layli. Solat seseorang di tengah malam. Jadi solat seseorang di tengah malam ni dia merujuk kepada rukun tarekat yang ketiga, iaitu mengurangkan tidur di waktu malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tatajafa junubuhum anil madaji'i, maksud tepi badan mereka jauh daripada tempat baringan mereka, sehinggalah akhir ayat tersebut. Jadi sampai situ Rasulullah SAW telah memberitahu 3 pantang yang perlu kita pelihara untuk membolehkan kita berjalan di atas sirat mustaqim. Jadi setelah Rasulullah memberitahu 3 pantang tadi, maka Rasulullah memberitahu pantang yang keempat yang mesti kita amalkan. Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Tidakkah kamu ingin aku beritahu kepada kamu perkara yang memuncak bagi segala pantang larang tersebut? Maka aku berkata, ingin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya dan Rasulullah berkata, tahanlah lidah kamu ini. Kemudian Muaz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan dihukum dengan apa saja yang kita pertuturkan? Maka Rasulullah berkata, benar wahai Sayyidina Muaz, tidakkah kamu mengetahui bahawa manusia dicampakkan ke dalam neraka di atas wajah mereka ataupun di atas hidung mereka, melainkan disebabkan oleh hasil percakapan mereka dengan lidah mereka. Jadi inilah pantang keempat yang paling penting sekali, iaitu seseorang tadi berusaha untuk menjaga percakapannya, untuk berdiam, untuk tidak bercakap perkara yang sia-sia, untuk tidak bercakap perkara yang dihukumkan sebagai berdosa. Hanya bercakap sekiranya ada keadaan terdesak ataupun terdapat hajat daripada sudut syarak untuk seseorang tadi bercakap. Jadi Imam Bishr Al-Harith radhiyallahu anhu dia berkata, sekiranya kamu rasa percakapan tadi akan menyebabkan kamu berasa bangga, megah, berasa hebat, faskut, maka hendaklah kamu tadi diam. Wa iza a'jabaka sukutu fatakallam. Tetapi sekiranya kamu diam tadi, kamu rasa kamu tadi hebat ataupun tidak bercakap tadi menunjukkan kepada kemegahan kamu, fatakallam, maka hendaklah kamu tadi katakan. Kemudian Bishr Al-Harith berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya apabila kita tadi bercakap banyak, kan, sama ada kita tadi berucap, kan, ataupun kita tadi mengeluarkan satu pendapat ataupun idea, maka dia kata pada percakapan tadi hawan nafsi, ada habuan nafsu manusia. Maka dia kata, dan bercakap tadi menzahirkan sifat-sifat kepujian, maka dituntut daripada kita tadi agar mengurangkan percakapan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya untuk mengurangkan percakapannya. Dan apabila dia ingin bercakap satu perkara yang sia-sia, maka dia akan teringat ada batu di dalam mulutnya. Jadi dia tadi berhenti memikirkan adakah perkara yang nak dicakap tadi perlu ataupun tidak. Jadi setengah ulama berkata, lidah kamu seperti harimau. Sekiranya kamu tadi melepaskannya, maka dia akan membinasakan diri kamu sendiri. Maksudnya kita bela binatang yang amat berbahaya, kemudian kita lepaskan binatang tersebut, kita tak kurung dia, maka binatang tidak akan memakan kita. Tetapi sekiranya kita memelihara binatang yang amat ganas tersebut, maka dia tidak akan memelihara kamu. Dan dalam satu perumpamaan Arab, dia kata, lidah berkata setiap hari kepada mata, wahai mata, bagaimanakah kamu berpagi pada hari ini? Maka mata berkata, aku akan selamat sekiranya kamu selamat, wahai lidah. Dan satu ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas bukit Safa, lalu dia memegang lidahnya.
Dia berkata, wahai lidahku, cakaplah perkara yang baik, nescaya kamu akan mendapat keuntungan. Diamlah kamu daripada perkara yang jahat, nescaya kamu akan terselamat sebelum kamu tadi menyesal. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Aktsaru khataya bani Adam min lisani. Sebagian besar dosa anak Adam ialah daripada lidahnya sendiri. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, sesungguhnya seseorang bercakap dengan satu kalimat yang dia tidak mempedulikannya, tetapi dengan sebab satu kalimat tadi, dia tercampak menjunam di dalam api neraka sebanyak 70,000 tahun. Ataupun sebanyak 70 tahun. Mungkin kita tadi mengutukkan seseorang. Kita mengata orang tadi tak betul. Kita mengata orang tadi sesat. Kita mengata orang tadi tidak di kalangan ahli sunnah. Kita mengatakan orang tadi kafir atau seumpamanya. Padahal orang tadi tidak bersifat dengan sifat demikian. Maka dia akan menyebabkan orang yang berkata tadi dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia juga meletakkan batu di dalam mulutnya sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Wakar. Dan Sayyidina Wakar tadi dia meletakkan batu tu hampir lebih kurang 12 tahun untuk dia tadi menjaga percakapannya. Dia tidak mengeluarkan batu tersebut melainkan ketika semayang, makan dan tidur. Dia kata, kenapalah tidak aku diciptakan sebagai makhluk yang bisu, melainkan hanya untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi itu ialah beberapa nasihat daripada penulis Imam Abdul Wahab Sya'rani dan penulis syarah kita pada rukun yang keempat, iaitu menjaga lidah. Jadi daripada hadis ni, maksudnya pertama sekali Rasulullah bagi tahu untuk kamu selamat daripada api neraka dan untuk kamu tadi masuk ke dalam syurga Allah, maka kamu kena menyempurnakan rukun Islam. Cuma rukun Islam ni memerlukan kepada 4 pantang. Pertamanya, mengurangkan makan, yang Nabi isyaratkan dengan lapas puasa. Kedua, mengurangkan bergaul dengan manusia. Maksud kita hanya berjumpa dengan manusia untuk bersedekah dan membantu mereka. Dan ketiga, mengurangkan tidur. Maksudnya apabila seseorang tadi bangun di waktu malam. Dan keempat, ialah mengurangkan bercakap dengan seseorang tadi, menjaga lidahnya. Dan keempat-empat ni dinyatakan oleh ulama tasawuf sebagai arkanut tariq, rukun yang asas di dalam perjalanan seseorang di dalam tarekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Rasulullah tadi memberitahu amalan yang kita nak buat ada 5, kemudian rukunnya ada 4, kemudian Rasulullah ingin menambah lagi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, maka Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Tidakkah kamu ingin aku khabarkan kepada kamu kepada amalan yang paling penting daripada kesemua amalan tadi, maksudnya perincian kepada amalan untuk membolehkan kamu tadi berjalan di atas sirat mustaqim. Maka Rasulullah berkata, ra'sul amri, kemuncak kepada segala amalan yang disyariatkan ke atas manusia ialah al-Islam, maksudnya berserah diri. Lafaz al-Islam yang kita selalu sebut tadi, dia bermaksud menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Cuma persoalannya, kepada siapakah kita ingin merendahkan diri, menyerahkan diri, dan kepada siapakah kita tadi ingin tunduk dan patuh? Maka seseorang tadi hanya dihukumkan Islam pada batinnya apabila tadi tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Sekiranya kita hidup di zaman baginda SAW. Tapi bila kita hidup di zaman yang tiada Nabi dan Rasul, maka kita tadi mencari pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah berkata, al-ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya manusia yang dikurniakan dengan ilmu tertinggi, iaitu ilmu makrifat dan seumpamanya, mereka adalah pewaris kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Maka adalah kamu pergi kepada mereka, mencari mereka dan menyerahkan diri kamu untuk dibimbing oleh mereka. Jadi Rasulullah berkata, kemuncak kepada rukun Islam yang 5 tadi ialah al-Islam. Kamu menyerahkan diri, kamu tunduk dan patuh kepada guru, khalifah-khalifah Rasulullah sepanjang zaman. Jadi setelah kamu tadi ada guru, maka rukun kedua yang Rasulullah bagi tahu ialah wa'amuduhu, dan tiang yang akan memegang rumah keislaman tersebut ialah as-salatu, maksudnya berzikir. Maksudnya solat dimaksudkan ialah seseorang tadi berada di dalam satu keadaan menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila kita semayang, Allahu Akbar, apabila kita bertakbir sehingga salam tadi, kita hanya memfokuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala juga berfirman, wa aqimis salata lizikri,
dan kamu tadi mendirikan solat untuk mengingatiku. Jadi daripada awal semayang sehingga habis semayang, kita akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berzikir, bertasbih dan bertahmid, dan kita akan berdoa. Jadi itu ialah aktiviti berzikir di dalam semayang. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada, setelah kamu tadi berjumpa dengan guru dan kamu tadi menyerahkan diri kamu dan kamu tunduk dan patuh, maka perkara yang kedua ialah mesti ada satu amalan yang amat penting, iaitu zikrullah, berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kamu tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi berkata, wazirwatu sanamihi, kemuncak kepada segala amalan tersebut ialah al-jihadu, masa kamu tadi berperang melawan nafsu, melawan musuh yang zahir dan melawan musuh yang batin, iaitu nafsu kamu sendiri. Itulah 3 perkara yang Nabi ajarkan kepada kita. Maksud sekiranya kita ingin menyelamatkan diri daripada api neraka, mestilah kita tadi memahami 5 rukun Islam. Setelah kita tadi mengetahui 5 rukun Islam, maka adalah kita tadi mengetahui 4 pantang larang yang mesti kita pelihara agar kita boleh berjalan di atas sirat mustaqim. Cuma apakah amalan di atas sirat mustaqim tadi yang perlu dibuat sehari-harian? Dia seperti rukun Islam yang 5 tadi. Bukan setiap tahun ataupun setiap hari kita akan menunaikan haji. Dan puasa Ramadan tadi bukannya setiap bulan kita akan berpuasa dengan puasa Ramadan. Jadi daripada rukun Islam yang 5 tadi tu, apakah amalan yang menjadi tonggak yang mesti dibuat sehari-harian? Maka Nabi kata, daripada 5 rukun Islam, ada 3 perkara yang mesti kamu buat setiap hari. Pertama sekali ialah tunduk dan patuh kepada pewaris Rasulullah untuk membimbing kamu. Dan kedua ialah berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat dan di luar solat. Dan ketiga ialah sentiasa kamu berperang melawan nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, melawan syaitan yang menyuruh untuk kamu tidak mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, sombong kepada Allah Taala, sombong kepada kekasih Allah, sombong kepada ulama dan seumpamanya. Itulah amalan harian yang sekiranya kamu buat, berserah diri dan berzikir dan bermujahadah, maka kamu akan berjalan di atas sirat mustaqim setelah kamu tadi menjaga 4 pantang yang telah dibagi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang amat agung ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu dan dihukumkan sebagai hadisun hasanun sahih. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjalan di atas sirat mustaqim, dan moga-moga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwarisi oleh sahabat, kan, apa yang telah diwarisi oleh ulama ahli sunnah, kan, ulama mazhab, ulama tarekat, kan, ulama mutakallimin dan seumpamanya. Moga-moga kita tadi boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan terselamat daripada api neraka di dunia dan di akhirat, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, dan moga Allah pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.